Perdana Menteri Lee Hsien Loong hari ini bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, pertemuan yang mengukuhkan lagi hubungan dua hala. Presiden Xi menyifatkan hubungan China-Singapura sebagai rakan kerjasama penting dan kerjasama dua hala yang memandang ke hadapan, strategik dan mitali. Ini merupakan kemuncak lawatan 6 PM Lee ke China. Semasa lawatan tersebut, PM Lee melakukan pelbagai pertemuan dengan para pemimpin China di mana beliau merumuskan hubungan dua hala Singapura-China semakin kukuh sejak beberapa tahun kebelakangan ini dengan projek-projek kerjasama turut berkembang maju. Dan ini antara ulasan beliau semasa bertemu Presiden Xi. China has a new leadership team in place. It's laid out its vision and long-term goals for the next stage of development. And I'm happy to read of China's emphasis on economic growth and resilience. I'm confident that the economy will continue to strengthen. Many countries, including Singapore, are very keen to enhance our economic ties with China, and I hope that my visit will inject fresh momentum for bilateral cooperation and high-level exchanges between us. Mengulas mengenai 3 projek antara pemerintah dengan pemerintah, PM Lee berkata, Taman Perusahaan Socho sudah berubah. Daripada sebuah model pembangunan perusahaan, ia kini menjadi sebuah hub bagi inovasi teknologi tinggi dan perusahaan baru seperti biokimia dan bioperubatan. Bandar Eco Tianjin pula meraihkan ulang tahun yang ke-15 tahun ini dan para pegawai sedang memperbaharui skop kerjasama untuk menumpukan kepada pertumbuhan rendah karbon. Bagi inisiatif keterhubungan Chongqing, PM Lee berkata koridor perdagangan darat laut berperanan sebagai rantaian bekalan penting bagi rantau ini terutama sekali semasa pandemik. Di pihaknya pula, Beijing menyatakan hubungan Singapura dan China adalah contoh kerjasama bermutu tinggi antara kedua-dua negara. PM Lee adalah antara pemimpin dunia pertama untuk melakukan lawatan ke China menyusuli Perhimpunan Parlimen Beijing awal bulan ini. During the second 20th Party Congress in Lianghui, China has set out many important and forward-looking priorities, and our strong bilateral ties, which we shall be upgrading on my visit, provide a strong foundation for us to advance our cooperation further. PM Lee juga bertemu dengan beberapa pemimpin China lain seperti Ketua Perundangan China Zhao Leji. Encik Zhao berkata lawatan PM Lee mencerminkan dengan jelas peri pentingnya hubungan dua hala. Selain Encik Zhao, PM Lee mengadakan pertemuan dengan Ketua Badan Penasihat Politik China yang baru, Wang Huning. PM Lee berkata Singapura bekerjasama dengan baik dengan para pemimpin China yang silih berganti sejak sekian lama. Dan kepimpinan Singapura yang lama mahu pembaru, tambah PM Lee, sedia bekerjasama dengan China demi terus mengukuhkan hubungan dua hala yang mendalam dan teguh. Penguasa Imigresen dan Pusat Pemeriksaan ICA sedang menyiasat punca kerosakan sistem yang melengahkan perjalanan buat hampir 4 jam hari ini. Isu-isu pada sistem pelepasan imigresen automatik menyaksikan barisan panjang pengunjung di lapangan terbang Changi serta Pusat Pemeriksaan Woodlands dan Tuas. ICA menyatakan sistem itu kini beroperasi seperti biasa. Perkongsian dalam media sosial menunjukkan orang ramai beratur panjang di lapangan terbang Changi akibat isu itu. Ia berpunca dari gangguan yang menjejas lorong-lorong automatik bagi penumpang yang tiba dan melepas di terminal yang berbeza. Menjawab pertanyaan CNA, lapangan terbang Changi menyatakan pihaknya sedang membantu para penumpang. Menurutnya, mereka yang perlu berangkat dengan segera diberi keutamaan. Dalam satu kemas kini pada 2 petang, ICA menyatakan para pengunjung di lapangan terbang diarahkan untuk melalui lorong manual bagi pelepasan imigresen. Tiada gangguan berlaku di Pusat Pemeriksaan Laut. ICA melahirkan rasa kesal di atas ketidakselesaan yang berlaku dan berharap para pengguna bersabar. Para pengguna di Singapura akan membayar bil elektrik lebih rendah mulai April sehingga Jun, ekoran kos tenaga lebih rendah. Ini kerana tarif elektrik dikurangkan sebanyak 5.4% secara purata berbanding suku sebelumnya. Ini bermakna purata bil elektrik bulanan untuk keluarga yang tinggal di flat 4 bilik HDB akan turun sekitar $5 sebelum GST. Misalnya, jika purata bil api air flat sedemikian adalah $89,
Ia dijangka merosot kepada sekitar $84 mulai April. Sebilangan pemerhati pasaran menjangkakan tren menurun ini akan berterusan sedang keadaan pasaran tenaga global menjadi bertambah baik. Dalam pada itu, saudara, hampir sejuta isi rumah yang menetap di flat-flat HDB akan menerima rebat USAVE serta bayaran perkhidmatan dan penyelenggaraan SNCC pada bulan depan. Keluarga-keluarga yang layak juga akan menerima rebat berganda bagi bil api air. Rebat tersebut akan diberikan pada April, Julai dan Oktober ini serta Januari tahun depan. Ini dapat membiayai sekitar 8 hingga 10 bulan bil api air bagi isi rumah yang tinggal di flat 1 dan 2 bilik. Bagi isi rumah flat 3 dan 4 bilik pula, nilainya adalah bil api air 4 hingga 6 bulan. Agihan tersebut adalah sebahagian daripada skim bauca GST dan pakej bantuan keluarga tambahan yang bertujuan membantu rakyat Singapura menangani inflasi yang meningkat dan kesan kadar GST yang lebih tinggi. Singapura kini membolehkan syarikat-syarikat dalam sektor teknologi pertanian, infokom dan maritim untuk lebih mudah menggajikan warga asing dengan kemahiran khusus yang berkurangan di sini. Matlamatnya adalah untuk mengisi sebilangan pekerjaan dengan permintaan tinggi di samping membangunkan bakat tempatan. Para pemohon PAS pekerjaan dan majikan perlu memenuhi pelbagai kriteria di bawah rangka kerja baru yang dikenali sebagai KOMPAS. Mulai September ini, sistem pemarkahan KOMPAS akan mengambil kira para pemohon bagi 27 pekerjaan utama yang menghadapi masalah kekurangan tenaga kerja. Ini termasuk ahli bioteknologi makanan, jurutera kecerdasan buatan AI dan penyelia marin. Selain kategori bonus kemahiran, mereka juga perlu memenuhi kriteria bagi gaji dan kelayakan. Syarikat-syarikat yang menyumbang kepada keutamaan ekonomi Singapura juga akan mempunyai kelebihan apabila menggajikan bakat asing. Syarikat-syarikat tersebut perlu memenuhi satu siri kriteria termasuk sokongan daripada agensi-agensi sektor itu dan gerakan buruh serta menunjukkan komitmen untuk mengembangkan tenaga kerja tempatan. Bermula Julai ini, majikan bagi pemegang PAS pekerja dan PAS S perlu membeli pelindungan insurans perubatan yang lebih tinggi bagi para pekerja mereka. Ini bertujuan melindungi para majikan daripada bil perubatan yang tinggi. Peningkatan lain akan dibuat pada Julai 2025, termasuk premium mengikut usia dan pembayaran balik secara langsung oleh syarikat insurans. Kementerian Tenaga Manusia MOM menganggarkan lebih 99% bil perubatan berada dalam had baru tuntutan tahunan iaitu $60,000. Sekitar 5% daripada tuntutan melebihi had $15,000 sekarang. Ini boleh memberi tekanan keuangan kepada para majikan. Misalnya, jika bil perubatan seorang pekerja mencecah $70,000, syarikat insurans membayar $15,000 pertama dan pihak majikan membayar baginya. Tapi di bawah skim baru ini, syarikat insurans akan membayar 75% daripada baki $55,000 itu. Ini bermakna para majikan hanya perlu membayar $13,750. Warga Singapura yang melancong ke Malaysia atau sebaliknya kini akan lebih mudah lagi jika mahu membuat pembayaran beli belah. Bank Pusat Singapura dan Malaysia melancarkan sistem pembayaran rentas sempadan yang membolehkan para pelanggan membuat bayaran menerusi kod QR NETS dan Duit Now. Khidmat tersebut menyokong pembayaran secara bersemuka dan urus niaga e-dagang. Antara bank yang menyertai kaedah ini termasuklah DBS, OCBC, UOB serta Maybank, CIMB, MBank dan Public Bank. Menurut penguasa keuangan Singapura MAS, kerjasama itu akan memudahkan para peniaga dan pelanggan untuk membuat dan menerima pembayaran. Khidmat pembayaran itu akan diluaskan lagi menjelang hujung tahun ini bagi membolehkan pemindahan wang secara langsung antara Singapura dengan Malaysia dengan menggunakan nombor telefon bimbit. Bank Negara Malaysia pula menyifatkan pencapaian ini sebagai satu langkah ke hadapan yang penting dalam merealisasikan visi rangkaian sistem pembayaran runcit ASEAN yang pantas, cekap dan saling berhubung kait.
Menurutnya lagi, sistem pembayaran QR antara Malaysia dengan Singapura akan memberikan manfaat kepada berjuta-juta pengguna yang berulang-alik menggunakan Causeway serta pelawat yang mempunyai urusan perniagaan dan percutian. Bank Pusat itu menambah kemudahan ini juga akan merangsang perniagaan runcit di kedua-dua negara.